Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan tugasan 2 penghasilan bahan pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bagi kursus kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3213. Saya akan memperkenalkan dahulu diri saya. Nama diberi Siti Astira Masitah binti Aziz Sahbudin, berangka giliran 20220524 40064. Saya merupakan pelajar ambilan Jun 2022 dan keluaran 2027 dan sekarang saya berada di semester 2 tahun 1. Dan maklumat kursus pula ialah BMMB 3213 iaitu kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang dibimbing oleh pensyarah pembimbing kami iaitu Encik Mazania bin Kasimi. Sebelum meneruskan agenda pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Mazania kerana telah banyak membantu saya serta rakan-rakan yang lain dalam penghasilan tugasan 2 ini. Baiklah, berikut merupakan isi kandungan persembahan saya pada hari ini. Pertama ialah pengenalan BBM iaitu bahan bantu mengajar, kemudian standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, sasaran BBM, tema dan cara mengaplikasikan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan berfokuskan kepada pengajaran kemahiran membaca bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. BBM ini dikenali sebagai slide kit. Slide kit ialah satu kit pembelajaran yang mengandungi 4 perkara penting di dalamnya. Pertama, paparan slide tentang cita-cita yang saya gunakan Canva, kemudian paparan lagu dan video melalui YouTube, kemudian paparan slide tentang peranan pembantu khidmat masyarakat menggunakan aplikasi Canva dan akhir sekali permainan bahasa untuk kemahiran mendengar iaitu menggunakan aplikasi Geniali. Ini keempat perkara ini saya himpunkan dalam satu kit pembelajaran untuk memudahkan guru mengakses dan juga mengajar murid-murid tentang kemahiran membaca. Ini kita boleh katakan 4 dalam 1. Seperti yang telah saya katakan tadi, saya menghasilkan BBM ini berfokuskan untuk mengajar kemahiran membaca bagi murid sekolah rendah tahun 3. Dan terdapat beberapa aspek daripada DSKP yang telah saya ambil untuk mengaplikasikan bahan bantu mengajar saya ini. Yang pertama adalah standard kandungan. Standard kandungan yang saya ambil daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 3 ini ialah 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Kemudian standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang saya gunakan ialah 2.11 iaitu membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai bagi ayat tunggal dan ayat majmuk serta perenggan. Selepas mengaplikasikan bahan bantu mengajar ini dalam proses PDP, terdapat 3 objektif pembelajaran yang telah saya gariskan, di mana di akhir pembelajaran murid dapat membaca dan memahami nota yang dipaparkan oleh guru. Objektif yang kedua, membaca ayat majmuk, ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Dan objektif yang terakhir adalah murid dapat membaca dan memahami ayat yang terkandung dalam perenggan. Sementara itu, sasaran bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan ini disasarkan kepada murid-murid tahun 3 sekolah rendah. Namun begitu, bahan bantu mengajar ini juga boleh diaplikasikan kepada murid tahun 1 dan juga tahun 2. Masih di dalam konteks DSKP, tema yang saya bawakan untuk penghasilan produk bahan bantu mengajar saya ini bertemakan kemasyarakatan. Dan sekarang kita akan beralih kepada agenda utama persembahan kali ini, di mana kita akan mengetahui bagaimana mengaplikasikan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan ini di dalam PDP Bahasa Melayu. Pertama ialah guru perlu menayangkan slide tentang cita-cita. Di sini adalah contoh slide yang telah saya letakkan di dalam slide kit, di mana guru perlu memaparkan ini di hadapan kelas dan meminta setiap murid untuk membacanya. Seperti ini. Hai murid-murid, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang cita-cita dan peranan pembantu khidmat masyarakat. Murid-murid perlu membaca dialog yang telah disampaikan oleh guru ini. Yang kedua, cikgu perlu bertanya kepada murid-murid tentang cita-cita yang mereka ada. Cikgu pasti, kamu semua pasti mempunyai cita-cita sendiri, bukan? Kemudian, cikgu akan memberitahu bahawa mereka akan belajar tentang cita-cita bersama-sama. Setelah itu, guru akan menerangkan
Apa itu cita-cita kepada murid-murid? Murid-murid akan membaca slide yang telah dipaparkan di hadapan mereka. Kemudian, cikgu akan membawa murid-murid kepada langkah seterusnya, di mana langkah ini guru akan membawa murid-murid untuk menyanyi bersama-sama lagu Cita-Citaku. Hal ini bukan sahaja dapat menarik minat murid dan menambah semangat mereka untuk belajar, malahan juga dapat menambah pengetahuan murid tentang cita. Mari kita mendengarkan lagu Cita-Citaku bersama-sama. Wahai kawanku semua, apakah cita-cita anda? Bila kita dewasa, jangan hampakan hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Ini cita-citaku, teringin menjadi angkasawan. Ku berterima kasih pada cikgu-cikgu yang selalu membantu diriku, beri ilmu pengetahuan kepada mereka yang ingin tahu ilmunya. Mestilah rajin belajar sehingga kita menjadi bijak. Janganlah kita malas kalau kita semua ingin berjaya. Cita-cita. Upin nak jadi angkasawan. Ikut. Wahai kawanku semua, apakah cita-cita anda? Bila kita dewasa, jangan hampakan hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Kini cita-citaku, teringin menjadi angkasawan. Berterima kasih pada cikgu-cikgu yang selalu membantu diriku, beri ilmu pengetahuan kepada mereka yang ingin tahu ilmunya. Ilmu tu bagus. Bagus. Ilmunya. Sebaik sahaja lagu telah tamat ditayangkan, cikgu akan bertanya semula kepada murid-murid jika mereka faham apa itu cita-cita. Dan cikgu juga akan bertanyakan semula jika murid-murid mempunyai cita-cita sendiri. Kemudian, barulah guru akan membawa murid untuk belajar bersama tentang peranan pembantu khidmat masyarakat pula. Sebelum itu, guru akan menerangkan dahulu maksud pembantu khidmat masyarakat, apakah peranan mereka dalam komuniti, dan juga guru akan memperlihatkan kepada murid contoh-contoh pembantu khidmat masyarakat yang ada. Berikut merupakan antara contoh pembantu khidmat masyarakat yang telah dimasukkan dalam slide kit ini. Dan semasa paparan ditayangkan, murid-murid perlu membaca secara mekanis dan guru perlu meminta satu-satu murid untuk membaca dan menerangkan apa yang mereka faham tentang nota yang telah ditayangkan berkenaan peranan pembantu khidmat masyarakat. Setelah murid habis membaca semua nota yang telah dipaparkan, kemudian guru akan bertanya kepada murid jika salah satu pekerjaan pembantu khidmat masyarakat yang ditayangkan tadi merupakan cita-cita mereka. Kemudian, guru akan meminta murid-murid berkongsi dengan rakan-rakan yang lain tentang pemahaman mereka melalui pembacaan mereka tentang nota tadi. Seterusnya, guru akan membawa murid-murid bermain sebuah kuis yang dinamakan kuis teka pekerjaan saya untuk melihat sejauh mana murid memahaminya. Untuk itu, mari kita lihat kuis yang telah disediakan dalam slide kit ini.